Kalau kita lihat kepada harta kita, harta ini ialah perkara yang berpindah. Kita ada duit, duit kita tu akan pindah ke tempat lain. Kita ada rumah, selepas ni orang lain pula yang akan ambil rumah kita. Kita ada tanah, selepas ni orang lain pula yang faraidkan tanah. Begitulah benda. Kita mengejar di dunia ni benda yang kita nak tinggal. Kita duk pulun dalam dunia ni, benda yang kita nak, lepas ni orang lain akan ambil, orang lain akan ambil. Yang betul-betul yang kita punya, sendiri tuan-tuan lah, sama-sama kita fikir. Apa yang aku bawa ke negeri itu? Yang dipanggil sebagai Darul Akhirah. Negeri akhirat. Tempat yang wajib, tempat yang akan kita hijrah selepas ini. Baik, sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, bila kita melalui kubur, kita melintasi kubur, ataupun kita menjenguk ke tanah perkuburan, atau menziarahi tanah perkuburan, kadang-kadang orang tidak berfikir. Apa yang kita kena fikir bila kita menghantar mayat ke tanah perkuburan? Pertama, kita fikirkan, cuba kita bayangkan, yang diusung, yang dibawa dalam van jenazah itu ialah kita. Apa rasa tuan-tuan kalau yang duduk di dalam liang lahat itu adalah kita? Bayangkan kalau kita yang dikambus dan ditinggalkan berseorangan di situ. Maka kubur itu adalah tempat kengerian. Tetapi kerana kehidupan di dunia kadang-kadang dirasakan lebih menyeronokkan, lebih menyelerakan, maka dia hantar ke kubur dan dia pulang, dia tak rasa apa-apa pun. Dia urus, dia tengok mayat, dia balik ke rumah, dan dia nampak keseronokan di dunia, dia lupa dah cerita tentang mayat tadi. Dia ziarah orang mati dan dia balik ke rumah, lalu dia pun tengok TikTok, dia tengok Tok-Tik, dia lupa dah bahawa satu hari dia juga akan jadi mayat. Sebab itu, kubur adalah tempat yang penuh dengan kengerian. Gelap, kubur adalah sempit, kubur adalah tempat untuk ulat, kubur adalah tempat yang penuh dengan perkara-perkara yang hanya ditanggung oleh orang yang masuk dalam kubur sahaja. Dan ini juga satu tempat yang akan kita hijrah satu hari nanti. Wajib kita hijrah. Taha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Dari tanah kamu akan dikeluarkan. Jadi tempat yang akan kita hijrah nanti ialah kubur. Soalan dia, apakah yang boleh menyelamatkan kita daripada kubur? Apa persiapan kita untuk menjadikan kubur kita bercahaya? Diluaskan saujana mata memandang, diberikan keluasan 70 hasta, dipeluk oleh kubur dengan penuh kasih sayang, dan kubur mendoakan kita dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Diberikan ucapan selamat datang kepada kita. Yang seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati, perjalanan kita yang paling jauh setakat ni, kita terbang dalam dunia ni, ada yang pergi ke London 12 jam. Biasa-biasa ialah pergi ke Jeddah, ke Madinah 8 jam. Paling jauh penerbangan ialah daripada Singapura pergi ke New York tanpa henti. Lebih daripada 18 jam. 18 jam, 20 jam terbang. Paling jauh tuan-tuan. Saya tak nak ceritalah perjalanan paling jauh pergi ke bulan. Tak sampai, Wallahu a'lam. Dia orang kata sampai tahun 69. Yang herannya tahun 2022 tak sampai pula. Padahal teknologi sekarang lagi canggih pada tahun 60-an. Yang kita naik kapal terbang pergi ke London 12 jam. Yang kita terbang pergi ke Amerika 20 jam. Paling jauh perjalanan kita. Ada yang bawa bantal tengkok. Naik kapal terbang bawa bantal tengkok. Senang nak tidur atas kapal terbang. Sampai masuk dalam toilet pun bantal tengkok dia pun dah ikut lagi. Ada yang bawa perjalanan jauh nak pergi rumah anak dia di England, di London. Dia bawa makanan,
dia bawa serunding, dia bawa pakaian 2-3 beg. Kadang-kadang kita tak boleh pun bawa makanan terbang. Pasal apa? Pasal negara itu tidak membenarkan makanan dibawa masuk dari luar. Australia misalnya. Nak bawa makanan ke sana, kena isi borang. Silat-silat hari bulan, serunding kita pun kena rampah. Sardin tin Maggi kita pun kena rampah. Tuan-tuan, perjalanan sangat jauh. Maka kita bawa bekalan macam-macam. Ada yang bawa air, ada yang bawa duit, ada yang bawa baju. Tetapi sedar ataupun tidak, tuan-tuan, perjalanan yang paling jauh nanti ialah perjalanan menuju ke padang mahsyar. Sangat-sangat jauh. Masa tu tak ada kapal terbang, masa tu tak ada serunding, masa tu tak ada Maggi, tak ada. Apa persiapan bekalan yang kita bawa nak menuju perjalanan yang sangat jauh menuju pada mahsyar itu? Sudahlah jauh, lama pula. Tak ada siapa yang teman kita. Suami entah ke mana, isteri hilang tak tahu, anak-anak ruyup hilang. Berjalan seorang-seorang je. Pi di hari kiamat tu dengan berpakaian pun tidak dihimpunkan. Apa bekalan yang Nabi cakap, apa bekalan yang Allah pesan, supaya nanti bila kita nak melalui perjalanan yang jauh itu, Allah tolong kita. Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalannya ialah takwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekalan menuju akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita berdebar-debar sebab kita ada kes di mahkamah. Sepanjang hidup saya ni, sekali saya masuk dalam kandang saksi, sekali masuk, tengok muka hakim, tengok muka orang tu, tengok muka yang ni, tengok muka orang. Allah, kita jadi saksi pula. Orang pakat bisik, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Allah, aku pula jadi kandang saksi pula. Yang paling banyak sekali ialah saya ceramah dalam bilik mahkamah. Yang tu paling banyak. Saya pula duduk atas tempat hakim tu. Saya pula ceramah, hakim di bawah atas, magistrat di bawah. Yang tu banyak. Tuan-tuan, di sini ada pengalaman melalui perbicaraan. Kadang-kadang besok nak bicara, susah hati dia. Tuan-tuan tengok dalam sejarah P. Ramlee. Sejarah P. Ramlee, dia susah hati bila dia nak dipanggil di mahkamah. Kerana ada perbicaraan. Pasal apa? Pada kes orang lain. Gunakan nama dia. Hutang tak bayar dan sebagainya. Guna nama P. Ramlee. Susah hati dia. Akhirnya dia mati. Meninggal dia. Sakit jantung. Itu cerita P. Ramlee. Tentang buka sejarah hidup dia. Tak siapa guna nama dia, buat tak betul. Susah hati dia. Tuan-tuan, bila kita nak menghadap hakim, susah hati kita. Apatah lagi kalau kita buat salah. Apatah nanti kalau kamera ambil kita, gambar keluar dalam TV semua. Lagi susah hati. Tak apa, habis-habis kuat engkau masuk dalam penjara, makan free. Duduk dalam penjara, ada warder dia. Ada warder dia, engkau boleh main muzik dalam dia. Dalam penjara pun ada surau, ada semayang. Boleh semayang masjid. Duduk dalam penjara pun boleh semayang, tuan-tuan. Dalam penjara saya pergi, tuan-tuan, diadakan sistem pengajian pondok dalam penjara khas untuk banduan. Kita yang duduk di luar ni pun tak masuk pondok. Sehari 5 sampai 10 kitab dia orang belajar. Bayangkan kalau 10 tahun belajar kitab, berapa alim dia orang. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak alim, masuk penjara. Insya-Allah, tuan-tuan. Jadi yang susah hati apa dengan hakim tu? Yang kita kena susah hati ialah kita akan jumpa satu mahkamah. Nama dia Mahkamah Rabbul Jalil. Di mana? Di hari kiamat. Siapa yang akan mendakwa kita? Siapa yang akan menghakimkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jadi saksi? Bukan orang lain. Yang akan jadi saksi tangan engkau. Yang akan jadi saksi ialah kaki engkau. Yang akan jadi saksi ialah kitab kanan dan kiri engkau. Dan yang akan menjatuhkan hukum ialah Allah. Dan tempat hukumannya bukan macam penjara di dunia. Neraka nama dia.
Maka apa persiapan kita nak berhadapan dengan soal jawab Allah di hari kiamat? Di dunia ni kita boleh ada lawyer, peguam bela. Nak yang canggih, bayar mahal sikit. Lagi kelentong lebih. Boleh lawan di mahkamah. Kadang-kadang boleh masuk satu mahkamah, dua mahkamah, tiga mahkamah, sampai ke mahkamah rayuan kita boleh buat. Tak habis mahkamah rayuan, kita minta mahkamah dekat England tolong kita. Ini yang hak dalam dunia ni. Di hari kiamat, mahkamah mana yang kau nak minta tolong? Maliki yaumiddin. Hanya pada masa itu, Allah saja yang berkuasa. Tak ada hak lain. Tapi persoalan dia, ketika hidup dalam dunia, kau persendakan Allah. Kau tak mau bertuhankan Allah, kau lawan perintah Allah. Sedangkan Allah itulah yang akan jadi hakim pada engkau di hari kiamat. Tuan-tuan, 3 benda ni yang saya sentuh. Mukaddimah ni. Mukaddimah saja 10 minit. InsyaAllah ceramah kita pukul 12 kalau habis. Yang pertama sekali saya sebut tadi tentang satu benda yang dipanggil sebagai kubur. Yang kedua, satu perkara yang dipanggil sebagai perjalanan menuju mahsyar. Yang ketiganya ialah satu benda yang akan kita hijrah di akhirat dan kita akan jumpa dia. Nama dia ialah penghakiman hukum yang Allah Ta'ala sebut, takutlah dengan hari itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada suatu hari yang mana hari itu tak ada orang lain boleh membantu orang lain. Bayangkan, hari ini kalau kita susah, tak ada duit nak bayar jamin, kita boleh buat kutipan derma. Maka dibuatlah kempen kutipan derma, nak bebaskan, nak ikat jamin orang yang hina Islam. Orang yang hina Islam buka baju, selama rok dia je. Dia kata dia hafal Quran, dia buka baju dia, dia kata saya nak kena ikat jamin, siapa nak derma boleh. Orang derma, tuan-tuan. Subhanallah, dahsyat sekarang ni. Sampai orang yang menghina Islam pun boleh didermakan. Dahsyat. Tu derma ke apa? Di hari kiamat tak ada siapa nak derma pahala. Sekarang kalau kita di dunia, duit tak ada nak bayar lawyer. Isteri gadai gelang mas. Bapak gadai tanah. Ada satu bapak, dia datang jumpa saya minta beli tanah. Dia suruh saya beli tanah dia. Saya tanya, Pak Cik nak buat apa? Simpanlah tanah ni sayang, kebun getah. Simpan. Dia kata, tak ada Ustaz, anak saya ni ada kes di mahkamah. Saya ni nak belanja semua ni. Apa kes dia Ustaz? Tuan Haji, senjata api. Allah. Senjata api punya kes. Bapak sanggup jual tanah. Sanggup, tuan-tuan. Di hari kiamat, siapa yang sanggup sedekah pahala untuk kita? Yang kena soal tu suami, isteri. Abang, saya ada pahala, saya sedekah pada abang. Tak akan ada dialog tu, tuan-tuan. Tak ada. Leha, tolong abang leha. Orang tak tahu bagaimana, tuan-tuan. Yang banyaknya pada muka engkau. Sebab itu kata Allah, takut hari ini. Hari apa? Hari yang kata Allah tak ada siapa boleh bantu engkau. Tak ada siapa yang boleh jamin engkau. Tak ada siapa yang boleh cover engkau. Engkau sendirilah yang menanggungnya. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan bila kita faham bentuk-bentuk penghijrahan yang kita lalui, yang akan kita tempuhi, sama-samalah kita berfikir untuk terus menjadi orang yang baik dalam dunia ni sebelum mati menjemput kita. Jadilah orang baik, tuan-tuan. Jadi orang bertakwa. Khutbah kita ni tiap-tiap minggu. Tadi kita baca Tok Imam. Tok Imam baca khutbah, kita dengar Tok Imam baca khutbah. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nampak? Bertakwalah kamu kepada Allah. Dunia adalah benda yang akan kita tinggalkan.